So sekarang nak buat eksperimen itu yang kita nak belajar kali ini. Dalam sains kita akan belajar tentang soalan akan keluar, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Apakah pemboleh ubah dimalarkan? Soalan itu akan keluar waktu peperiksaan. Okey? Saya akan ajar tips bagaimana nak jawab soalan pemboleh ubah itu. Okey? Ada cara dia. Jadi semua orang boleh menjawab soalan pemboleh ubah. Tetapi pagi ini sebelum saya bagikan tips nak jawab soalan pemboleh ubah, saya kena bagi kamu faham macam mana nak tentukan pemboleh ubah kalau kamu nak buat eksperimen. Okey, ramai orang, okey, berdasarkan semua murid tahu nak jawab pemboleh ubah dalam peperiksaan. Tetapi hanya sebilangan murid saja yang tahu nak membuat pemboleh ubah kalau diberikan tugas untuk buat eksperimen. Faham? Okey. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau nak jawab soalan, kita ada tips macam mana nak kesan pemboleh ubah. Tapi kalau nak buat eksperimen, kamu kena betul-betul faham pemboleh ubah itu apa. Jadi saya nak kamu betul-betul faham pemboleh ubah itu apa supaya kamu tahu bila diberi tugas, ni bukan sekolah rendah sahaja pemboleh ubah ini kamu kena guna sehingga ke sekolah menengah, sehingga ke universiti nanti. Penting pemboleh ubah ini. Okey? Jadi sebab itu saya nak kamu fokus. Fokus betul-betul. Okay, contoh dekat sini. Apakah pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah adalah sesuatu perkara atau maklumat yang boleh berubah-ubah. Apa benda tu? Saya faham, saya tahu kamu pun tak jelas dengan ayat ini. Okey, tak apa. Lepas ini boleh faham. Pemboleh ubah ada 3. Semua orang dah tahu daripada tahun 1 dah belajar. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Dan dalam kelas biasanya cikgu akan sebut pemboleh ubah dimanipulasi itu ialah PM. Okey. Sesuatu yang ditentukan, diubah, berbeza, tak sama dalam sesuatu uji kaji. Tak apa, nanti saya akan jelaskan. Saya tahu kamu pening lagi. Okey, tapi dengar je dulu. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ini, dia akan memberi kesan kepada pemerhatian kita. Okey, apa yang kita tengok tu akan ada kesan dengan pemboleh ubah dimanipulasi ini. Dia menyebabkan apa yang kita perhatikan itu ada kesan. Sekejap lagi. Yang kedua, cikgu akan sebut PB. Kalau cikgu sebut PB, maksudnya pemboleh ubah bergerak balas. Apa dia pemboleh ubah bergerak balas? Sesuatu yang kita perhatikan, yang kita ukur, yang kita siasat, yang kita rekod selepas penyiasatan. Okey, hasil daripada sesuatu penyiasatan itulah pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu tak nampak. Apa dia? Tak nampak. Tak nampak. Orang lain nampak tak? Nampak. Okey, yang ketiga cikgu akan sebut PD. PD tu bukan Port Dickson. Okey, PD tu ialah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, apa pemboleh ubah yang dimalarkan? Okey, sepanjang eksperimen dia sama je. Okey, dia tak berubah. Okey. So sekarang cikgu tunjuk ini lagi senang Okey. Contoh, nanti cikgu akan kat sekolah cikgu kata, okey Sachin, saya nak kamu buat eksperimen. Okey, Osman, Fahim buat eksperimen. Okey. Jadi, apa eksperimen cikgu nak suruh buat? Cikgu nak tahu dalam kelas ni siapa yang paling kuat. Pilih 3 orang je. Okey. So, contohnya saya suruh siapa dalam kelas ni, lupa dah saya. Okey, contoh saya suruh Zakil buat eksperimen. Okey Zakil, buat. Kamu pilih, kamu ambil Fahim. Okey, saya tulis nama lah kat sini. Ya. Ini, ya. Okey. G. Ini contoh supaya kamu faham. Okey. Contoh saya panggil
Okey Usman, saya nak kamu pilih Ya. 3 orang kawan. Tak, ni contoh-contoh saya panggil nama kamu Saya panggil, okey Usman, saya nak kamu panggil 3 orang kawan dan ini ini contoh, dengar. Oh, Okey, kamu panggil 3 orang kawan, saya nak kamu uji antara 3 orang kawan tu siapa paling kuat. Jadi Usman pun pilihlah 3 orang kawan ni. Usman panggil Fahim, Usman panggil Zakil, Usman panggil Sachin. Okey. Jadi apabila Usman nak uji 3 orang ni, siapa yang paling kuat? Jadi benda yang pertama yang Usman, okey, saya sebut nama Usman sebab inilah wakil contoh. Okey. So siapa nak buat eksperimen, tak kira lah Usman ke, Siti ke, Mawadah ke, Kasih ke. Okey, kalau nak buat eksperimen, kamu mesti kenal pasti apa pemboleh ubah dia. Okey, mesti tahu apa pemboleh ubah dimanipulasi. Mesti tahu apa yang kamu nak jadikan pemboleh ubah bergerak balas. Mesti tahu apa yang kamu kena malarkan. Okey. Jadi dalam kepala kena set. Aku mesti kena manipulasi benda yang aku nak uji. Ingat, apa yang kita nak manipulasi, manipulasi ni maksud dia ubah. Apa yang kita kena manipulasi, apa yang kita kena ubah ialah perkara ataupun benda yang kita nak uji. Okey, so dalam kes ini Usman nak uji kawan dia. Okey, Usman nak uji kawan dia. Maksudnya Usman nak uji orang, murid. Okey, Fahim ke ataupun Zakil ke ataupun Sachin yang paling kuat. Okey, so sekarang saya ulang, yang kita manipulasi ialah benda yang kita nak uji. So dalam kes ini kita nak uji apa? Kita nak uji apa? Orang. Okey, kita nak uji orang. Jadi kita kena manipulasi orang. Kita kena tukar-tukar orang. Okey, contoh. Usman nak uji Fahim kuat ke tidak? Okey, Usman kata, Fahim, sekarang kau angkat beras 10 kilo ni. Okey, si Fahim pun angkat. Wah, Fahim kuat. Sebelah tangan je dia boleh angkat beras 10 kilo ni. Kata Usman, okey, bagus. So dia letaklah beras ni semula. Kemudian, jangan menyampuk. Kemudian, Usman nak uji Zakil pula. Usman kata, okey, sekarang aku nak uji Zakil. Okey Zakil, kau duduk diam-diam. Fahim, kau angkat lagi sekali beras 10 kilo tu. Aku nak tahu Zakil kuat ke tak. Fahim yang pergi angkat. Lepas tu Fahim letak balik. Dia dah angkat, dia letak balik sebelah tangan je. Okey, sebelah tangan lagi. Lepas tu dia kata, okey sekarang aku nak uji Sachin. Sachin, kau duduk diam-diam. Fahim juga yang pergi angkat. Betul tak apa yang Usman buat? Tak betul. Tak betul lah sebab dia nak uji setiap orang ni. Dia nak uji objek ni. Tetapi dia tak tukar. Dia tak manipulasi. Fahim seorang je yang kena buat kerja ni. Fahim seorang yang kena angkat ni. Jadi tak boleh. Okey, kamu kena faham benda bila kamu nak buat eksperimen, benda yang kamu nak uji, kamu kena manipulasi. Kamu kena tukar-tukar. Okey, so bila Usman nak uji kekuatan Fahim, Zakir dan Sachin, ketiga-tiga orang ni, maka dia kena tukar. Contohnya apa? Fahim angkat 10 kg. Okey, dah sudah letak. Zakir pula angkat. Usman tengok macam mana dia angkat, letak. Sachin pula, Sachin angkat, letak. So, ini ialah proses bertukar-tukar, berubah-ubah. So, yang ditukar-tukar ini ialah objek yang dia nak uji. Okey, yang dia manipulasi ini ialah objek yang dia nak uji.
Itu maksud dalam eksperimen kita mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi dan yang nak kita manipulasi itu ialah objek yang kita nak uji. Tolong mutekan mikrofon. Okey. Itu maksud manipulasi. Okey, tukarkan objek yang kita nak uji. Yang kedua, kita mesti ada benda yang kena malarkan. Malar maksudnya ialah samakan. Kenapa kena samakan? Kita mestilah adil. Contoh, Osman kata, Fahim, engkau angkat beras ni 10 kilo ni. Cik Fahim pun angkat. Sebelah tangan je. Lepas letak. Bagus kata Osman. Okey Zakil, kau pula pergi angkat yang 1 kilo tu. So Zakil pun angkat 1 kilo. Alah, Zakil kata 2 jari pun boleh. So Zakil pun letak balik yang ni. Okey Sachin, kau pula, kau angkat 2-2 tu. Si Sachin pun, aduh beratnya, tak boleh lah. Okey, dekat sini, adakah Osman adil buat eksperimen? Tak. Tidak adil. Kalau tak adil, tepat tak apa yang hasil yang dia dapat? Tak tepat. Okey dah. Okey, tutup mikrofon. So, nak buat uji kaji yang tepat, kita mesti adil. Adil menentukan objek. Sekarang ni beras. Beras ini ialah alat. Alat yang digunakan untuk menguji apa yang kita manipulasi. Beras ini ialah alat untuk menguji orang-orang ini. Okey, jadi alat yang digunakan untuk uji orang-orang ini mestilah sama, mestilah adil, mestilah malar. Okey, contoh, kalau Fahim angkat beras 10 kilo, Zakil kena angkat beras 10 kilo. Sachin pun akan angkat beras 10 kilo. Okey, so dekat sini yang kita manipulasi ialah orang, yang kita malarkan ialah berat beras dan satu lagi pemboleh ubah bergerak balas. Apa pemboleh ubah bergerak balas tu? Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak perhatikan, apa yang kita nak catatkan. Okey, so cikgu biasanya kalau kat sekolah eksperimen, cikgu akan bagi satu kertas dan dah ada jadual. Okey, kamu buat eksperimen, hasil nanti kamu catatkan. Okey, contoh nak buat eksperimen ketinggian. Okey, setiap tinggi objek kamu ukur kena catatkan. So, yang kita catatkan tu, yang kita nak tengok, yang kita perhatikan, hasil eksperimen itulah pemboleh ubah bergerak balas. Contoh dekat sini, macam mana kita nak tahu Fahim ke Zakir atau Sachin yang paling kuat? So, apa yang kita nak tengok ialah bagaimana cara dia angkat. Okay, kita tengok Fahim angkat. Oh, Fahim, kaedah dia angkat, sebelah tangan je. Zakir, 2 belah tangan. Sachin, tak bergerak. So dekat sini, hasil yang kita dapat ialah, pemerhatian kita ialah cara murid-murid ini, cara kawan-kawan kita ini mengangkat beras. Okey, sebelah tangan, 2 belah tangan, terus tak boleh angkat. Okey, so apa yang kita perhatikan itu, itulah pemboleh ubah bergerak balas. So dekat sini kamu kena faham, nanti saya akan bagi contoh lain, kita ambil masa sikit terangkan benda ni. Okey, kamu kena faham pemboleh ubah dimanipulasi ialah benda yang kita kena ubah objek yang kita nak uji. Manipulasi maksudnya ialah ubah. Apa yang kita nak ubah? Kita kena ubah benda yang kita nak uji. Pemboleh ubah dimalarkan ialah benda yang sama sepanjang eksperimen. Dia kena sama. So biasanya, okey, wajiblah yang dimalarkan ialah benda ataupun alat yang kita gunakan untuk menguji. Alat ini akan memberi kesan kepada yang dimanipulasi. Okey, untuk adil, tepat. Dan yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil eksperimen. Apa yang kita catat, apa yang kita rekod, itulah hasil eksperimen.
Okey, sekarang contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua macam ni. Kalau ada kalau kamu disuruh untuk menguji, okey, ini kereta Ferrari, ini kereta Viva, ini Proton Saga. Okey. Bila kamu disuruh, okey, sekarang cuba kamu uji antara tiga ni yang mana paling laju. Betul ke? Okey. Betul ke Ferrari laju? Laju. Okey. So kita kena buktikan betulkah dia laju. Jadi inilah dia sains. Bila setiap apa yang kita lakukan itu, apa yang kita katakan itu, kita mesti ada proven. Kita mesti buktikan betul ke dia laju. Nak buktikan, kita kena buat eksperimen. Okey. Soalan saya, apa yang kita nak kena manipulasi dalam uji kaji kereta ni? Siapa boleh jawab? Apa yang kita nak kena manipulasi, yang kita kena tukar-tukar? Siapa boleh jawab? Eksperimen ni apa yang kita kena tukar? Apa yang kita kena manipulasi? Bergilir-gilir cikgu. Apa yang kita kena gilir-gilirkan? Kereta. Ya, pandai. Kereta. So kereta ini kita kena tukar-tukar. Kenapa kita nak kena tukar kereta? Sebab kita nak uji kereta, betul? Okey, contoh saya suruh, siapa lagi yang saya ingat ni, lupa dah pula. Contoh saya suruh Ali lah. Okey, Ali. Ali, kamu uji Ferrari ke, Viva ke, Saga. So, bila Ali ni dipertanggungjawabkan untuk uji, untuk buat eksperimen ni, apa yang Ali kena fikir ialah yang pertama, apa yang aku nak manipulasi. Okey, Ali mesti fikir apa yang Ali kena manipulasi. Okey, Ali kena kata apakah apa yang nak dimanipulasi. So Ali kena fikir apa yang dia kena manipulasi. Dia kena fikir, manipulasi apa yang dia nak uji. Okey. Ali kena fikir, aku kena manipulasi apa yang aku nak uji. Aku nak uji apa? Aku nak uji kelajuan kereta. Okey. Kelajuan, So aku nak uji kelajuan kereta. So di sini apa bendanya? Apa bendanya? Siapa boleh jawab? Kereta. Yes. So bendanya ialah kereta. Jadi kereta lah objek yang mesti dimanipulasi. Okey, kereta lah objek yang mesti dimanipulasi. Okey, tapi nak jawab ni kamu tak boleh cakap kereta tau. Nanti saya ajar. Ni Ferrari, yang ini Viva, yang ini Proton. So, ni objeknya kereta dan yang kita nak tukar ialah jenis kereta. Okey, sebab Ferrari, Viva ni jenis yang berbeza. So, jenis yang berbeza ini bila kita nak bagi pemboleh ubah dimanipulasi, kita akan sebut jenis kereta. Nanti saya ajar Jangan pening lagi. Okey, so Ali dah tahu, okey aku kena manipulasi jenis kereta. So sekarang nombor 1 dah selesai. Nombor 2, Ali kena fikir apa yang aku nak tengok. Aku nak tengok apa? So dia kena fikir, aku nak tengok kelajuan dia. So nak tengok apa? Nak tengok apa? Tengok kelajuan. Okey, macam mana nak tengok kelajuan? So kita kena fikir, okey aku kena suruh dia bergerak dalam satu jarak, kemudian ambil masa. Siapa sampai dulu, maksudnya dialah yang paling laju. So kita kena ambil masa. Ambil masa kereta sampai.
Okey, dah tahu dah. Nak tengok. So apa yang kita nak tengok, kita akan catat, kita akan rekod, kita akan perhati. So benda yang kita nak tengok inilah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Dah tahu dah apa dia punya PM dia. Okey, PM dia ialah jenis kereta. Okey, ni PM dia. Dah tahulah apa PB dia. PB dia ialah masa yang diambil oleh kereta untuk sampai. Lepas tu apa yang kita nak malarkan? Kita kena malarkan benda yang kita nak uji tu supaya adil. Okey? Jangan pula kereta Ferrari ni mahal, kita suruh dia jalan 10 km, kita ambil masa. Alah, Viva ni kesian lah, dia ni kecil je. Okeylah, suruh dia jalan 1 km, kita ambil masa. Lepas tu Proton Saga ni dia besar sikit. Okeylah, bagi dia 5 km, kita ambil masa. Adil tak kalau macam tu? Adil tak? Adilkah? Okey. Nak adil, kita kena malarkan. Kita nak malarkan apa? Kita malarkan jarak. Okey, kita malarkan jarak pergerakan kereta. Jarak pergerakan. Ni saya nak bagi kamu faham betul-betul, jangan risau. Okey, jadi kita kena malarkan, kita kena samakan. Kalau Ferrari kita suruh dia jalan 1 km, Viva pun jalan 1 km. Proton juga kita suruh jalan 1 km. Sebab kita mesti adil dalam eksperimen ini. Kita mesti adil. Untuk adil kita kena malarkan. Okey, malarkan. So sekarang bila Ali dah tahu keputusan dia, okey, sebab dia seorang yang buat eksperimen ni, okey, dia suruh pemandu Ferrari ni. Okey, dia kata okey, pemandu Ferrari, dia pun pegang jam stopwatch tu daripada kosong. Okey, aku nak kau jalan 1 km mulai sekarang. Dia pun vroom, bila dia vroom dia, okey, Ali pun tekan jam. Tekan. Dia jalan 1 km sampai 1 km, dia pusing 1 km. Sampai dia terus Ali tekan stopwatch dia, terus dia ambil masa berapa lama, okey, dia ambil masa berapa lama kereta sampai dan dia catatkan. Okey, so apa yang Ali perhatikan? Masa. Apa yang Ali catatkan? Masa. Apa yang Ali rekodkan? Masa. So yang dicatatkan, yang direkodkan itu ialah masa pergerakan kereta, okey, ataupun masa kereta sampai. Okey, dah sudah, Ali kata okey, Viva kau pula. Okey, Viva pun start lah dekat garisan permulaan. So Ali kata okey, jalan. Dia vroom je, Ali pun tekan stopwatch. Dia pun jalan 1 km juga. Kenapa 1 km juga? Sebab tadi Ferrari pun 1 km. So Viva pun jalan 1 km, jalan-jalan. Sampai dia Ali pun stopkan masa dia. Okey, dah stop. So terus kata Ali pun catatkan masa dia sampai. Ali rekodkan masa dia sampai. So catatkan, rekodkan, itulah pemboleh ubah bergerak balas. Seterusnya Proton Saga. So Proton Saga ni pun jalan. Ali kata okey, jalan, dia pun vroom. Dia vroom dia, Ali terus tekan jam stopwatch. Sampai 1 km dia sampai balik, Ali pun terus tekan balik, ambil masa. Okey, Ali catatkan masa. So apa yang kita catatkan tadi, itulah pemboleh ubah bergerak balas. Faham tak? Eksperimen di mana kita nak uji, betul ke tumbuhan ni perlukan air? Betul ke kalau tak ada air dia akan mati? Okey, ni contoh Apa yang kita nak uji, kita kena manipulasi. Kita nak uji betul ke dia perlukan air. So kita ubahlah, satu pokok ada air, satu pokok tak dapat air. Itu yang kita manipulasi sebab kita nak uji air ni. Okey. Yang kedua, kita mestilah malarkan. Kita mesti sama. Apa yang sama? Pokok jenis yang sama, pokok saiz yang sama, tempat kita nak uji pun sama, dua-dua dapat matahari, okey? Dan apa yang kita nak perhatikan? Itu pemboleh ubah bergerak balas. Nak perhatikan apa? Kita nak perhatikan keadaan pokok. Segarkah? Layukah? Okey, kat sini kita nampak
pokok yang kena air segar, pokok yang tak dapat air dia layu. So ini membuktikan bahawa benar pokok ataupun tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Okey, nampak tak? Nak uji air, so kita pun manipulasikan kehadiran air. Ada air, tak ada air. Kita kena samakan bagi adil. Samakan saiz pokok, samakan jenis pokok, samakan tempat kedudukan pokok tadi. Apa yang kita nak pembuluh ubah bergerak balas ialah apa yang kita nak tengok. Okey, kita nak tengok keadaan pokok. Okey, satu segar, satu layu. Okey, so dekat sini yang saya terangkan daripada awal sehingga tadi ni ialah supaya kamu faham bila nak buat eksperimen, bagaimana kamu nak tentukan pembuluh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, semua orang kena tahu. So, seterusnya apa yang saya nak terangkan sekarang ini ialah bagaimana nak jawab soalan periksa bila dia minta pemboleh ubah. Tips ni sangat penting. Jadi tak tahu buat eksperimen pun, kalau tahu 4 cara ini, kamu tetap boleh jawab soalan periksa. Okey, ada 4 cara. Okey, melalui jadual. Kalau dia bagi jadual, tak bagi ayat, kamu tetap boleh jawab. Okey, melalui kata kunci. Kata kunci tadilah berubah, berbeza, okey, ditukar-tukar, apa yang diperhatikan, dicatatkan, direkodkan. All these kata kunci. Melalui graf. So graf ialah daripada graf kita tahu okey paksi yang kat bawah ni X ni ialah PM, atas ni PB. Okey. Ni maksud saya dengan tahu cara tengok apa tu dengan tips-tips ini, kalau tak faham pemboleh ubah pun kamu boleh jawab soalan. Okey, melalui gambar pun boleh jawab soalan. Okey, ini dia. Dia biasa bagi jadual. Jadual ada 2 jenis. Ni kiri, kanan. Ini menegak. Okey. Kiri dan juga kanan. Satu lagi atas dan juga bawah. Kalau kiri dan kanan, okey, kiri ni jari telunjuk, kanan jari hantu. Okey. PM. Kanan PB. Kalau atas bawah, saya pernah ajar dekat kamu dalam kelas. Okey, jari kamu tu kamu bengkokkan ke kiri. Okey. So, yang bawah itu jari telunjuk, yang atas tu jari hantu. Okey, bawah PB, atas PM. Kiri PM, kanan PB, bawah PB, atas PM. Ni 2 jenis berbeza. Jadi, kamu jangan peningkan kepala kamu. Kiri PM, kanan PB, kiri PM, kanan PB. Langgar tiang terus bertukar. Kiri PB, kanan PM. Saya tak nak macam tu. Susun otak kamu cara nak mengingat. Okey. Kita tahu dalam jadual kita kenal pasti pemboleh ubah dan juga PM dan juga PB. Ingat satu. Kalau kamu ingat yang belah kanan itu PB, automatik yang belah kiri itu PM. Ingat satu. Okey. Dan yang bawah ni kamu ingat. Okey, yang bawah sekali itu PB. Of course, yang atasnya ialah PM. Jadi tak perlu kamu nak menghafal atas bawah, kiri kanan, tak perlu. Okey. Saya tak nak, cikgu saya tak nak ingat PB lah, saya nak ingat PM lah. Boleh. Okey, ingat. Yang sebelah kiri PM, automatik kamu tahu yang belah kanan dia PB. Ni pula, okey, yang belah atas PM, automatik bawah PB. Tak perlu kamu ingat atas PM, bawah PB, atas PM, bawah PB. Itu buang masa. Okey. Macam ni pula. Contoh dia, okey. Oh, tadi nampak ada 2 je, kiri, kanan. Tapi dah 3 ni cikgu, macam mana? Okey, kalau kamu jumpa macam ni, saya ingatkan yang belah kanan sekali biasanya PB. Belah kanan sekali biasanya PB, manakala yang tengah PM. Okey, yang tepi sekali mungkin PM, mungkin PD. Okey, ini tak pasti. Itu yang kita kena faham nanti. So, ataupun tepi sekali dan tengah ini mungkin dua-duanya ialah PM. Okey, tak apa. Sekarang, tengok pula yang ini. Mengenal pasti pemboleh ubah melalui ayat kata kunci. Ayat ataupun kata kunci. Ya, saya silap ni. Ayat atau atau kata kunci. Contoh dekat sini Kita tengok.
Jika ketinggian satah condong ialah 5 cm, bola boleh bergerak selama 5 saat di atas simen sepanjang 10 meter. Apabila ketinggian satah condong 10 cm, bola yang sama boleh bergerak selama 3 saat di atas simen sepanjang 10 meter. Okey, Rabbi Yasir bola tu Asir. Okey, semoga saya harap kamu boleh faham kat sini. Kamu nampak dekat sini. Yang pertama kamu tengok, ada perkataan sama. So sama. Sama ini, ni apa tak nampak. Okey. Perkataan sama ini ialah kata kunci Kalau sama maksudnya di ayat ini ada pemboleh ubah dimalarkan. Okey, di ayat ini ada pemboleh ubah ada pemboleh ubah dimalarkan. Okey, kamu kena cari apa yang sama. Yang sama ialah bola. Bola yang sama. So, bola yang sama maksudnya dia punya pemboleh ubah dimalarkan ialah jenis bola. Okey, tapi ingat pemboleh ubah dimalarkan boleh lebih dari satu. Tengok lagi apa yang sama. 10 meter. 10 meter. Sama jugalah. 10 meter ni apa? 10 meter ini mestilah panjang, mestilah jarak. Jadi jarak apa? Panjang apa? Panjang landasan. So nampak yang benda yang sama? Ini ialah PD. So selesai pemboleh ubah dimanipulasi. Tengok apa yang tak sama. Ini 5 cm. Ini 10 cm. Tak samalah. Apa 5 cm dan 10 cm ni? Ketinggian satah condong. Jadi tak sama. So yang tak sama ini ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Dia. Okey. PM dia ialah ketinggian satah condong. Lepas tu tengok lagi. Apa lagi yang tak sama ni? Ada dua yang tak sama. Okey. Yang tak sama ada dua. PM tak sama. PB pun tak sama tau. Tetapi benda yang hasil yang kita catatkan itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Contoh kat sini 5 saat. Ni bila 5 cm bola tu gerak selama 5 saat. Bila 10 cm, dia bergerak selama 3 saat. Catatkan 5 saat ni. Catatkan 3 saat ni. So, benda yang kita catatkan, yang kita rekodkan, itulah pemboleh ubah bergerak balas. Ini contoh ayat. Okey. Ini saya terangkan dulu. Kita akan nampak banyak lagi soalan. Yang ini pula. Ini graf. Okey, graf ada dua paksi X dan juga Y. Okey, X, Y. Okey. 1 PM, 1 PB. Dalam graf, tidak akan ada pemboleh ubah dimalarkan. Tak ada. Dia hanya ada PM dan dia hanya ada PB. Okey, sama juga tengok kat sini, bahagian bawah ini ialah PM. Okey, jisim kotak. Jisim kotak ialah PM. Okey, jumlah daya yang diperlukan ialah PB. Ingat, bawah PM, atas PB. So macam mana nak ingat ni? Ingat satu je lah. Tak perlu kamu hafal bawah PM, atas PB, bawah PM, atas PB. Tak payah. Nanti langgar tiang, langgar adik, langgar pintu, terbalik bawah PB atas PM. Tak payah macam tu. Ingat satu je. Nak ingat PM, ingatlah PM kat bawah. Siapa yang tak suka ingat PM, suka ingat PB, ingat. Okey, PB yang berada di atas. Macam tu. So ini pula gambar. Inilah kaedah gambar. Okey, so dekat sini, okey, eksperimen ni ialah tentang ini eksperimen tajuk bahan jirim Okey, cecair boleh mengembang apabila dipanaskan. Sepatutnya ini kita belajar, kita buat eksperimen ini pada tahun 5. Tapi sebab KP tak sekolah, eksperimen tak buat. Tapi ada dalam buku teks. Okey, ada dalam buku teks. So dekat sini, bila dia kata dia bagi gambar, tak bagi apa-apa, kita kena tengok apa yang sama dulu.
Okey, apa yang berbeza dulu? So kat sini nampak 10 darjah Celsius air, 60 darjah Celsius air, 70 darjah Celsius air. So darjah Celsius ini ialah suhu. Suhu apa? Suhu air. Tidak sama. So yang tidak sama ini ialah pemboleh ubah bergerak, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Yang kedua, apa yang kita nak tengok ataupun yang kedua, okey, senang cerita, kalau pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, dua-dua ni tak sama tau. Okey, contoh ni 50, 60, 70. Yang ini pula parasnya rendah, paras dia sederhana, paras dia tinggi pun tak sama. Okey, jadi dia pun tak sama. Nak tahu paras air ni ke ataupun suhu air ni yang dimanipulasi. Okey, tipsnya senang sahaja. Okey, hasil yang terakhir yang kita nak tengok tu apa? Okey, so sebab apa? Yang kita nak tengok itulah hasil eksperimen. Hasil eksperimen itulah pemboleh ubah bergerak balas. So dekat sini kita panaskan 50 darjah Celsius kat sini, tengok. Okey, air berwarna naik lah, naik. Okey, yang kedua kita panaskan lagi. 60 pula, tukarlah, tak ada 50, 60 pula. Panaskan 60. Dia tengok lagi, naik lagi tinggi lah. Okey, yang kita nak tengok tu, itulah pemboleh ubah bergerak balas. Lepas tu uji lagi. Cuba tambah lagi suhu. Okey, 70 darjah Celsius pula. Dia makin naik lah. Kita tengok, kita perhatikan salur kaca ni. Kita perhatikan pergerakan paras air berwarna ni. So, apa yang kita perhati, apa yang kita tengok, catat, rekod, itulah pemboleh ubah bergerak balas. Okey? Yang untuk cikgu. Cikgu kata kalau tak sama tu dia PM. Tapi ni suhu tak sama, paras tak sama. Betul. PM dengan PB dua-dua tidak sama. Tetapi macam mana nak tahu dia PM ke PB? Tengok apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak catat itu PB. So, satu lagi confirm menjadi PM. Okey. Apa yang dimalarkan kat sini? Tengok ni Samalah semua isi padu dia. Sama. Okey, isi padu air setiap bikar ni, setiap kelangkun ni sama. So, yang dimalarkan ialah isi padu air berwarna. Saya ada 40 muka surat latihan berkisar tentang pemboleh ubah ni. So, kamu akan bertambah faham nanti. Okey. Dah tahu nak tentukan pemboleh ubah, dah tahu dah semua tu. Sekarang kamu kena tahu macam mana nak dapatkan markah yang betul. Contoh, tahu dah pemboleh ubah PM di kereta. Tapi kalau kamu jawab kereta, salah. Okey, tahu dah PM dia suhu. Tapi kalau kamu jawab suhu saja, salah. Macam mana tu? Jadi di sini, kamu dah tahu nak tentukan PMPB, kamu kena tahu pula cara nak menjawab macam mana. Cara nak memberitahu pada cikgu, pada kawan tu macam mana. Okey, macam ni. Tipsnya ialah mesti ada objek, mesti ada parameter. Senang je. Objek tu ialah yang kita nak uji itulah. Okey, objek yang kita nak uji. Jadi, kita tambah satu lagi, parameter. What is parameter? Parameter ini ialah yang menerangkan tentang objek tu. Yang memerihalkan tentang objek. Yang cerita off. Okey, yang menceritakan tentang objek. Contoh, kita buat eksperimen tentang kereta mainan. Apa PM? Kereta mainan, cikgu. Okey, kenapa kereta mainan? Apa benda yang kamu testnya? Apa beza dia? Saiz kereta mainan, cikgu. Saya nak uji ada 3 kereta mainan ni. Okey, satu kecil, besar sederhana. Okey, saiz kereta mainan. Saiz parameter, objeknya ialah kereta mainan. Please, siapa tu jangan off mikrofon. Okey, tengok kat sini. Inilah contoh-contoh parameter yang kamu akan jumpa.
Ini ialah benda, apa tu perkataan-perkataan, parameter-parameter yang akan kita guna dalam eksperimen. Contoh arah, warna, diameter, kedudukan, tempoh masa, bahagian, pertumbuhan, panjang, kelaju aksi padu. Ini bukan objek ataupun perkataan-perkataan yang memerihalkan tentang objek. Contoh lain, contoh dia. Okey. Dia bagi objeknya, okey ni saya boleh bagi kamu cakap. Okey. Yang ini apa objeknya kelas? Ikan. Ikan. Betul, ikan. Dia baik kat sini. Ikan. Okey dah cukup. Objeknya ikan, besar, kecil. Besar kecil ni apa dia? Berat ke saiz? Saiz. Saiz. So parameter dia apa kelas? Saiz. Objeknya apa? Ikan. Ikan. Parameter saiz, objeknya ikan. Pemboleh ubahnya? Saiz ikan. Saiz Ikan. Okey, faham macam ni Okey, parameternya saiz, objeknya ikan. Pemboleh ubahnya saiz ikan. Itu cara yang betul nak jawab pemboleh ubah. Okey, satu lagi kat sini. Kat sini ada apa? Apa objeknya ni? Telur. Telur. Okey, tengok apa parameter 3 biji, 1 biji itu apa? Jenis ke bilangan? Bilangan. So parameternya bilangan. Objeknya telur. So pemboleh ubahnya Bilangan dan telur. bilangan telur. Bukan bilangan dan telur bukan bilangan dan telur. Ini saya nak tunjukkan bahawa dia kena dua perkataan atau lebih. Bilangan telur pemboleh ubahnya. Parameternya bilangan, objeknya telur, pemboleh ubahnya bilangan telur. Yes. Seterusnya, apa objeknya ini? Apa objeknya ini? Tangga. Tinggian. Tangga. Objeknya ialah tangga. Rendah, tinggi. Rendah ke tinggian? Ketinggian. Okay, parameter dia apa? Objeknya apa? Ketinggian. Tangga. Pemboleh ubahnya? Ketinggian. Tangga. Ya, kamu kena faham. Parameter ketinggian, objek tangga, pemboleh ubah ketinggian tangga. Faham? Pemboleh ubah mesti dua perkataan ataupun lebih. Macam ni pula. Apa objeknya? Kerusi. Apa parameter? Okey, ni plastik, ini kayu. Plastik dengan kayu menunjukkan jenis ke isi padu? Jenis. Parameter dia jenis, objeknya kerusi. Pemboleh ubahnya apa? Pemboleh ubah dia? Pemboleh ubah dia? Jenis kerusi. Yes. Jenis kerusi. Pandai. Macam tu lah. Jenis kerusi. Okey, contoh kat sini. Ni apa bendanya ni? Tembikai. Tembikai. Ini ringan, ini berat. So ringan dan berat menunjukkan jisim ke jarak? Jisim. So parameternya ialah jisim. Objeknya tembikai. Boleh ubahnya? Tembikai. Okey, betul. Okey, yang ini pula. Objeknya apa? Cawan panas. Cawan. Air. Kopi. Air. Ini sejuk, ini panas. Sejuk panas ni apa? Suhu. Betul. Parameter dia suhu. Objeknya Suhu air. Pemboleh ubah dia air. Okey, sekarang kamu dah faham tak? Okey, faham. Okey. Dah tahu nak tentukan pemboleh ubah, wajib tahu bagaimana cara nak tulis pemboleh ubah. Okey? Faham? Cara nak tulis tadi itulah. Mesti ada parameter, mesti ada objek. Okey? So, saya akan masukkan slide yang saya ajar tadi dalam kamu punya Google Classroom dan juga Telegram. Okey? Saya benarkan kamu print siapa yang boleh. Saya share tu kamu boleh edit. Nak print, tak nak warna-warna, okey, buangkan warna-warna tu, black and white. Printlah nota tu. Okey? Dan latihan juga saya masukkan dalam Google Classroom
dan dalam grup Telegram juga. Dalam grup Telegram, kamu juga boleh berbincang kalau ada masalah yang kamu tak boleh faham. Saya cuba yang terbaik. Saya minta maaf andai kamu tak faham, okey? Yang memberi kefahaman pada kamu ialah Allah. Sebab itu berdoa setiap kali nak belajar, okey? Doa minta Allah permudahkan. Okey, sama-sama kita mohon pada Allah beri yang terbaik buat kita semua. So sekarang dalam tempoh 1 jam tadi, saya dah terangkan pada kamu apa maksud PMPBPD. Saya dah terangkan pada kamu macam mana kalau nak buat eksperimen, nak tentukan PMPBPD ni. Okey? Dan yang kedua, saya dah terangkan pada kamu 4 tips bagaimana nak tentukan PMPBPD dalam peperiksaan, dalam nak menjawab soalan. Okey? Dan ketiga, saya dah terangkan kepada kamu, dah tahu nak tentukan PMPB, okey? Dah tahu nak buat eksperimen. Saya dah ajar pada kamu macam mana nak bagi pemboleh ubah itu tepat. Okey? Tepat. Ni siapa yang tak ada gambar ni keluarkan muka kamu.